Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Nurul Atika binti Muhammad Noor dalam mengulas berita mengenai isu penderaan kanak-kanak. Haiwan pun pandai sayangkan anak, apatah lagi manusia yang diberikan akal dan perasaan. Namun apa yang berlaku di kalangan anggota segelintir masyarakat amat berbeza. Ibu bapa yang diberikan amanah untuk menjaga, memelihara dan melindungi anak-anak sebaliknya menjadi igawan buruk. Anak-anak menjadi tempat melepaskan geram dengan tindakan dan perbuatan melampaui batas keperimanusiaan. Ada di antara mereka yang didera sehingga membawa maut. Analisis memperlihatkan kanak-kanak yang bagaikan tiada penghujungnya. Di Malaysia, penderaan kanak-kanak bukan lagi perkara baru. Di Seremban, sebanyak 142 kes penderaan kanak-kanak direkodkan baru-baru ini dalam tempoh 6 bulan sejak Januari lepas, kata Pengarah Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Rosnah Sardi. Kes paling tinggi adalah kes penderaan fizikal sebanyak 85, diikuti penderaan seksual sebanyak 36, kes pengabaian sebanyak 13, dera emosi sebanyak 10 dan kanak-kanak yang ditinggalkan ibu bapa atau tiada ibu bapa sebanyak 4 kes. Pada tahun lepas, kes penderaan fizikal turut mencatat angka paling tinggi iaitu sebanyak 60 daripada 160 kes bagi tempoh sama dengan keseluruhan kanak-kanak yang telah diselamatkan bagi tahun 2020 iaitu 341 individu. Katanya lagi, kes penderaan dan penganiayaan membabitkan kanak-kanak memberi isyarat jelas bahawa ia sesuatu yang membimbangkan dan perlu ditangani dengan segera. Kanak-kanak yang didera akan ditempatkan di tempat yang selamat yang diwartakan di bawah Seksyen 54 Kanak-kanak 2001 bagi tempoh 3 tahun atau sehingga kanak-kanak tersebut berumur sehingga 18 tahun. Orang ramai boleh menghubungi talian kasih 1599 yang beroperasi setiap hari sekiranya terdapat kanak-kanak yang didera oleh mana-mana pihak, sama-sama membanteras isu penderaan kanak-kanak. Sebanyak 171 kes jenayah seksual terhadap kanak-kanak direkodkan dalam tempoh Januari hingga 30 Jun yang lalu, kata Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Siti Zailah Muhammad Yusof. Beliau berkata kes rogol mencatat jumlah paling tinggi dengan angka 651 kes, cabul 344, kes sumbang mahram 106, kes luar tabi'i 106, kesalahan di bawah kesalahan seksual terhadap kanak-kanak 2017 Akta 792 sebanyak 514 kes. Kerajaan telah mengambil pelbagai tindakan untuk menangani isu jenayah seksual. Pedofilia ini termasuk pada aspek pencegahan, perundangan dan intervensi, sistem sokongan dan juga kajian penyelidikan lanjut untuk membantu memantapkan sistem sedia ada. Seterusnya, mengenai isu ibu bapa punca peningkatan obesiti dalam kalangan kanak-kanak semasa pandemik. Bapa menyumbang kepada peningkatan obesiti dalam kalangan kanak-kanak kerana menyediakan makanan yang tidak sihat sewaktu tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang menyebabkan mereka terkurung di rumah, kata pakar pemakanan lagi. Farhana Hashim yang merupakan pakar diet dari sebuah hospital swasta berkata, ramai ibu bapa yang menjadikan makanan ringan bergoreng, berkeropok atau gula-gula bagi membantu anak-anak kekal fokus sewaktu sesi pelajaran dan pengajaran di rumah. Sekiranya ketagihan berlaku, ibu bapa perlu peka dan mengurangkan pembelian makanan proses sejuk beku seperti nugget atau sausage di rumah, katanya lagi. Menurut laporan Sekolah Sains Perubatan Universiti Sains Malaysia Kelantan, sebanyak 1.5 kanak-kanak mengalami berat badan berlebihan sekaligus menjadikan Malaysia sebagai antara negara Asia Tenggara yang mempunyai kadar obesiti yang tertinggi. Farah berkata, kanak-kanak daripada keluarga B40 ke bawah dan yang tinggal di kawasan luar bandar lebih terdedah kepada masalah obesiti disebabkan kuantiti bukannya kualiti makanan. Sebagai contoh, sekiranya kanak-kanak biasa memiliki wang RM10, mereka ini mungkin akan menggunakannya dengan memberi satu jenis makanan sahaja.
Berbeza bagi kanak-kanak B40 dari kawasan luar bandar, mereka akan membeli makanan yang murah dengan kuantiti yang banyak, katanya lagi. Oleh sebab itu, ibu bapa perlu memantau keadaan anak bagi mengelakkan kanak-kanak ini menghidapi penyakit kronik pada usia muda seperti kencing manis, kolesterol tinggi atau kesukaran bernafas sewaktu tidur disebabkan saluran pernafasan tersekat. Walaupun kanak-kanak menghidapi penyakit kronik, tetapi mereka masih mempunyai peluang untuk disembuhkan dengan menurunkan berat badan. Ibu bapa perlu sedar akan perubahan fizikal anak-anak seperti tumpuk hitam pada bahagian leher dan pelipat badan. Pemakanan yang tidak seimbang dan kurangnya aktiviti fizikal menjadi antara penyumbang kepada berlakunya obesiti. Elak jadi mangsa obesiti musim PKP. Mengulas isu mengenai kurang ilmu keibubapaan punca kanak terabai. Mengisahkan tentang kecuaian ibu bapa terhadap anak kecil banyak dipaparkan di media. Terbaru tular seorang anak kecil berusia antara 4 atau 5 tahun ditemui seorang penunggang basikal sedang berjalan seorang diri di kawasan perumahannya dan nyaris dilanggar kenderaan. Ayahnya dikatakan sedang tidur, mungkin penat berpuasa. Ibunya pula di tempat kerja. Beberapa orang yang nampak kanak-kanak itu keluar rumah juga tidak menghalang. Menyedihkan lagi, mereka tidak pernah belajar daripada kisah yang menyebabkan kematian dan kecacatan seumur hidup anak-anak ini. Contohnya, kes ibu bapa tertinggal anak dalam kereta sering dan terus-menerus dipapar di media. Kecuaian sebegini tidak boleh dipandang remeh kerana ia membabitkan nyawa dan keselamatan kanak-kanak. Di rumah, kelalaian ibu bapa mengunci pintu menyebabkan anak kecil keluar berlari dan mungkin dilanggar kenderaan. Membiarkan anak kecil mandi sendiri di dalam rumah bilik air juga mengundang bahaya. Akhir sekali, mengulas isu mengenai keselamatan kanak-kanak perlu diutamakan. Bayi perempuan berusia 10 bulan maut dalam kebakaran sebuah rumah di Kampung Bakahulu Gemas semalam. Kuala Lumpur, ibu bapa dan penjaga digesa supaya tidak mengambil mudah aspek keselamatan kanak-kanak, terutamanya apabila mahu meninggalkan mereka tanpa pengawasan orang dewasa. Pengerusi Ikatan Komuniti Selamat Tan Sri Lin Lam Thai berkata kanak-kanak perlu berada di bawah pengawasan orang dewasa sepanjang masa bagi mengelak sebarang kejadian tidak diingini berlaku. Hal ini kerana kanak-kanak berdepan dengan pelbagai ancaman dan risiko yang boleh mengakibatkan kemalangan maut jika ditinggalkan tanpa pengawasan orang dewasa walaupun untuk tempoh yang singkat. Kanak-kanak berdepan dengan risiko termasuk litar pintas daripada pelbagai peralatan di rumah masing-masing. Lebih membimbangkan apabila mereka tidak boleh bertindak sewajarnya sekiranya berlaku sesuatu situasi jika ditinggalkan tanpa pengawasan. Lam Tai berkata, setiap kediaman perlu memiliki alat pemadam kebakaran asas selain pasukan respon kecemasan bagi menangani kebakaran wajar ditubuhkan di setiap kawasan perumahan. Semua peralatan elektrik yang digunakan di rumah juga perlu mendapat perakuan SIRIM selain perlu menutupnya jika meninggalkan kediaman masing-masing. Setiap rumah juga perlu dipasang sistem pengesanan kebakaran, contohnya alat pengesan SAP mudah alih yang boleh membantu seisi keluarga jika berlaku kemalangan, katanya lagi.